Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 walhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru bihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat bertemu lagi pada hari ini, dan hari ini adalah 3 Muharram. Kita masa berjalan, kita tak sedar 2 hari, 3 hari, 4 hari, begitulah sampai nanti akhir tahun. Jadi dah masuk 3 hari ni, ada perubahan tak? Ada pelaksanaan tak dengan apa yang diharapkan, apa yang dihasratkan menyambut tahun baru hari tu? Kalau sudah 3 hari dalam minggu yang pertama pun kita gagal untuk melaksanakan apa yang kita senaraikan, saya mahu kata senaraikan, itu berarti agak sukar lah jangan kita kata saya tak mula hari ni lah, mula hari yang ke-7 lah, mula lepas hari yang ke-10 lah begitulah. Siapa ni? Kamisah Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan orang Singapura sihat-sihat dan pada hari yang berbahagia ni ialah hari Ahad, hari Minggu, hari cuti. Ramai yang sedang pergi bercuti. Ada juga yang duduk-duduk bersama dengan keluarga, mungkin merancang perkara-perkara tertentu yang baik-baik belaka lah. Dan mungkin ada yang macam saya, warga emas bersara yang tidak berapa baguslah terdedah kepada suasana di luar. Kita penuhkanlah masa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah yang banyak cabangnya itu kita lakukan dah. Paling mudah kita istighfar, kita zikrullah, tasbih, tahmid. Itu mudahlah. Maksudnya kita boleh buat sambil buat kerja lain, sambil kemas rumah. Mungkin tak kemas sangat kot bagi orang yang macam kita ni yang agak letih, sambil-sambil aja ringan-ringan. Mungkin ialah apalagi membaca Quran, mengaji, melakukan sunat-sunat, dan mungkin mencari ilmu, dengar tadabbur ni pun cari ilmu. Mungkin kalau tidak ada yang live, kita boleh tengok rakaman dan macam-macam lagi
walaupun boleh kita membaca buku, membaca apa saja kita dalami ilmu kita. Tidaklah kita kata kita dah tua, kita dah tahu semua ataupun kita rasa saya faham dah fardu ain ini apa-apa semua. Sebenarnya kita ni manusia biasa. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita tidak pun maksudnya ingat apa yang pernah kita pelajari. Jadi kita bacalah kita jangan ego dengan diri sendiri. Ilmu itu pinjaman Allah. Kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang kita lupa. Jadi apa salahnya kita mendengar? Bonda sendiri pun tak kira yang banyak bercakap itu orang yang mungkin kita lihat tidak ada sijil pun. Mungkin yang bercakap itu jauh lebih muda boleh pangkat cucu kita. Kita dengar saja. Kerana yang diperkatakan itu mungkin benar, mungkin sesuatu yang kita memang pernah tahu tapi kita lupa. Mungkin kita pun tahu tetapi ialah hidayahnya sampai ketika Allah beri ketika kita mendengar tazkirah orang lain. Ini penting Sebab itu bonda selalu minta lah, share lah tadabbur ni. Mana tahu ialah mungkinlah pada pandangan sebahagian tu tak hebat mana pun Bonda Siti ni bercakap biasa je. Yang biasa itulah yang kita nak share supaya yang biasa itu menjadi betul kita nakkan yang betul supaya kita ingat, kita letakkan dalam pemikiran. Bolehlah saya tengok yang beberapa yang lepas ada tag kawan-kawan ada juga dengan cara tag kawan-kawan, ada juga dengan cara buat pushpati, ada juga dengan cara share mudah-mudahan kita sebarkan amal jariah kita Okey, kita ada siapa lagi ni? Kita ada siapa ni? Zakirah Yusuf. Kita ada Baharia Talib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kamisah ada lagi. Okey, amin kita sentiasalah begitulah kita hari Khamis yang lepas Bonda dah sebut. Kalau kita memberi, kita beri dengan doa. Maksudnya kalau kita beri apa-apa, duit ke, hadiah ke, apa saja, kita beri walaupun kita tak cerita, moga berkat ke apa ke tak, dalam hati kita, Allah boleh membaca hati kita. Mudah-mudahan kalau makanan, mudah-mudahan berkat makanan yang dia makan ni saya beri. Kalau pakaian, mudah-mudahan baik dia memakai pakaian ini. Apa-apa sajalah kalau duit, mudah-mudahan dia gunakan pada jalan yang terbaik Sebab kita tidak tahu kita tak tahu orang lain. Kadang-kadang di depan kita rasa dia baik tetapi sebaliknya kadang-kadang kita lihat dia kurang baik tapi sebaliknya dia baik. Kita bukan penilai. Yang menilaikan amal kita oleh Allah, ditulis oleh malaikat. Jadi kita berdoalah. Samping kita berdoa diri kita sendiri, kita doakan kepada orang lain juga. Doa kepada orang lain itu makbul. Sebab itu kita sentiasa doa anak-anak kita. Kita lepaskan anak kita pergi, kita ya Allah selamatkanlah anak saya. Jauhilah dia daripada fitnah. Fitnah syaitan, fitnah dunia. Jauhilah dia daripada, fitnah ni bukan maksudnya kata orang, tapi fitnah itu perkara-perkara yang buruk. Perkara yang mungkin gangguan syaitan dan sebagainya. So itulah yang perlu kita sentiasa ingatkan kepada keluarga kita, suami kita, pasangan kita, isteri kita. Jangan berdoa ketika isteri masuk kedai je. Saya selalu dengar orang lelaki ni dia berdoa kalau isteri dia masuk pasar raya. Isteri masuk pasar raya, doa supaya isterinya tidak diganggu oleh syaitan. Betul juga tu satu doa yang baik. Jangan beli benda yang membazir Jangan beli benda yang membazir. Saya rasa kadang-kadang itu gurauan tetapi adalah betul. Kerana kadang-kadang bila kita membeli, kita tidak berkira daripada awal. Perkara itu memang kita perlukan ataupun tidak. Kadang-kadang ada gurauan yang menggelikan hati pun ada tapi mungkin tak tahulah mungkin memang begitu kot. Kalau pergi di keluar negara contohnya, memang kita selalu kuasa beli kita tu tinggi sebab kita dah sediakan peruntukan untuk membeli
kenang-kenangan dan sebagainya. Salah seorang kawan saya kata, biar menyesal beli, jangan menyesal tak beli. Saya duk fikir, kenapa dia kata begitu mungkin huraiannya, kalau balik tak beli, menyesal tak boleh pergi beli dah. Kalau dah beli, kita menyesal tak guna sebab kita rasa kita tak guna. Kita simpan, dah ada depan mata kita. Boleh jadi satu masa benda tu berguna. Tapi kalau benda yang tak berguna tu tak usahlah. Kadang-kadang dia jadi gajah putih di rumah, kadang-kadang kita lupa sampai kita ada beli barang dan sebagainya. Saya bercerita ni daripada pengalaman sendiri. Kadang-kadang kita tak ingat pun kita ada barang ni rupanya. Melainkan kita kemas-kemas, oh saya ada ni dan sebagainya. Ini adalah satu pembaziran. Pasal budak pagi ni saya cerita pasal pembaziran. Tak apalah, kita share lah pengalaman. Kita ingat itu. Pembaziran itu adalah gangguan syaitan. Kalau pakaian saya rasa tak berapa membazir sebab kita pakai. Tapi kalau kadang-kadang pinggan mangkuk lah. Kita dah lah kalau ramai orang, kita jemput orang makan kenduri, kita panggil caterer. Bila kita nak guna pinggan mangkuk kita? Lepas tu bila dah banyak kita buat kabinet pula. Tak muat kabinet tu, tambah lagi kabinet ni. Tak membazir namanya. Lepas tu nak susun pula, nak lap pula, nak bersihkan pula. Jadi ini pengalaman ni, saya beritahu pengalaman. Mungkin dulu membeli sebab zaman dulu orang tidak pakai catering. Jadi beli sebab rasa nak guna, nak beli banyak. Itulah sampai masa ni bolehlah kot siapa yang ada anak baru, berkeluarga, ada rumah, bagi anak, jangan bagi dia beli. Bagi saja supaya kata orang tidak perkara itu, benda tu membazir, duduk di situ saja. Okey, dah lah tak masak, selalu makan kat luar, bila masa nak pakai pinggan mangkuk tu. Bila ramai sangat orang tak nak cuci pinggan, beli saja yang pakai buang, dan macam-macam yang berlaku. Jadi itulah sharing perkongsian awal pagi ini. Sebab kita nak cerita pasal pesaka. Kadang-kadang pinggan mangkuk pun boleh jadi gaduh juga. Jadi pinggan mangkuk pun berlaku adil lah. Kalau nak bagi, jangan pula kalau ada pinggan satu set, kamu ambil 3 daripadanya, ambil 3, taklah macam tu. Dalam pembahagian harta ni ada yang dikatakan keadilan. Kita lihat keperluan. Kalau dia kaya raya, rumah dia pun pinggan mangkuk terlebih-lebih, buat apalah nak berebut yang pesaka pula kan. Saya rasa di sinilah perlunya ada kerelaan hati, keredaan daripada yang baik. Dan kita dapat pahala sebenarnya kalau kita bagi yang memerlukan. Kita anggaplah itu satu pemberian kepada waris yang lain. Kalau kita rasa kita ada. Cuma kadang-kadang lah kot. Orang suka yang antik-antik ni, boleh bergaduh pinggan antik ni. Tapi saya tak lakut. Memang boleh suka pinggan antik dan sebagainya, tapi nampaknya tidaklah sampai nak berebut yang antik tu. Adalah sendiri maksudnya. Mungkin boleh didapati di tempat lain. Bagi peluanglah orang lain dapat. Okey. Dan hari ini kita balik kepada tadabbur kita. Tadabbur kita sudah sampai kepada ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. So saya ingatkan balik apa yang kita baca dalam ayat yang ke-9 dan ke-10 dan sebelumnya. Sebab apa yang kita nak baca pada hari ini ialah telah diterangkan secara ringkas pada ayat yang ke-7, iaitu lirrijalin auzubillahi minasyaitanirrajim lirrijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun. Bagi lelaki itu ada bahagian yang ditinggalkan oleh bapa dan kerabatnya. Walin nisa'i nasibun, dan wanita juga ada bahagian yang ditinggalkan ibunya. Mimma qalla minhu au kathura, sikit atau banyak. Nasiban mafruda, itu satu ketentuan. Kemudian dicerita tentang anak yatim, kemudian
takutlah kepada kepada peninggalan kita untuk zuriat kita, dan bertakwalah dalam pembahagian harta. Dan yang paling banyak disebut daripada awal surah An-Nisa ialah tentang harta anak yatim. Sebab memang apabila meninggal selalunya ada anak yatim. Bonda dah cakap, bonda anak yatim dahulu. Jadi terlalu faham penderitaan anak yatim. Jadi kalau bercerita tentang anak yatim ni memang bonda tak akan orang kata takkan kering ingatan, mesti ingat cerita anak yatim tu. Jangan kita kata anak yatim tu orang senang, tak ada masalah. Sebenarnya anak yatim tu kalau senang pun mereka perlukan kasih sayang, mereka perlukan perhatian, mereka perlukan insan yang menjaganya, menjaga hartanya. Apatah lagi kalau anak yatim tu orang susah. Sebab dia tidak ada, kita boleh bayang macam dalam ayat inilah ulama mengatakan, bila ayat yang kita baca sebelum ini, iaitu ayat yang ke-9, kalau kita ingat zuriat kita yang bakal kita tinggalkan, maka kita lihatlah anak yatim. Bagaimana agaknya anak kita kalau anak kita ditinggalkan, begitulah anak yatim yang telah menjadi yatim. Mereka begitulah, mungkin bapanya dahulu juga pernah memikirkan, tetapi akhirnya ditinggalkan juga atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ujian kehidupan kita yang tidak tentu. Dan hari ini kita sampai kepada ayat yang kita nak baca. Saya ulang balik je tadi. Sekarang kita sampai yang ini adalah penghuraian daripada ayat lirijali nasibun. Ini adalah penghuraian secara terperinci. Dan ini patut dilihat, patut memang sangat patut untuk bukan patut, wajib untuk dirujuk dalam pembahagian harta. Dan saya kira pakar harta pesaka juga merujuk kepada ayat ini. Jadi kalau kita memang tidak pandai untuk membahagi harta, bukan tidak pandai, atau untuk menentukan supaya pembahagian harta kita itu benar-benar berlaku sebagaimana dikehendaki oleh Allah, saya kira kita perlu rujuk kepada orang yang pakar dalam bidang pesaka yang berasaskan kepada Al-Quran dan hadis. Saya ulang sekali lagi, kita rujuk. Lagi satu, kalau kita duduk bagi kita sama adik-beradik, mungkin berlaku kekecohan yang sukar untuk kita atasi. Jadi kita boleh duduk bersama, kalau kita ada 10 adik-beradik, kita panggil orang yang pakar dalam pembahagian harta pesaka yang berasaskan kepada hukum Allah. Berasaskan kepada hukum Allah. Bukan berasaskan prasangka. Saya nak cakap sangka ataupun persepsi. Oh, nanti kalau bagi dia ni banyak jadi gini, kalau bagi dia ni sikit jadi gini. Kita tak mahu macam tu. Kita nak betul-betul ada kepakaran dari segi hukum yang berujuk kepada hukum Allah. Hukum Allah ni saya sebutkan Al-Quran, hadis dan ijtihad ulama, pandangan para ulama. Jadi kadang-kadang tak berapa jelas dalam Al-Quran, disyarahkan dalam hadis. Kalau tak, kita syarahnya dalam kitab-kitab muktabar. Kalau kita hanya melihat kepada apa yang pengalaman-pengalaman yang telah berlaku, itu adalah tidak wajar. Nanti kita lihat kenapa Allah bagi. Dalam akhir ayat ni agak panjang. Ayat ni memang panjang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Saya kira selepas itu, ayat selepasnya juga masih lagi bercerita tentang pembahagian harta. Dan kita perlu hadam, perlu benar-benar faham tentang pembahagian harta ini. Kita tidak boleh ambil separuh-separuh. Kita tidak boleh kata, okey Adawiyah, apa khabar? Betul, kita perlu bertakwa dalam pembahagian harta. Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Yusikumullah fi auladikum.
Allah telah memberitahu kamu, macam perintah, yusikum, aku perintahkan kepada kamu, yusikumullah, aku perintah tu, kena ingat tu, perintahkan kamu, fi auladikum, kepada anak-anak kamu, lizzakari misla hazzil unsayain, bagi lelaki adalah sama dengan 2 bahagian perempuan. Lelaki dapat 2 bahagian perempuan. Kalau katakan si mati meninggalkan 30,000, maka kalau perempuan dapat 10,000, lelaki tu dapat 20,000. Dan sampai sekarang pun perkara ini menjadi pertikaian mereka yang suka merasakan bahawa ataupun sengaja menimbulkan bahawa adanya diskriminasi tentang wanita. Saya kira kita perlu fahami banyak. Kita lihat nanti kenapa Allah letakkan begitu. Saya nak baca dulu satu-satu. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. Dia kata kalau wanita itu fauqa thnatain, lebih daripada 2, maka falahunna, maka bahagian mereka sulusa ma tarak, adalah 1/3 daripada 2/3 daripada apa yang ditinggalkan. Wa in kanat wahidah falahan nisfu. Dan kalau dia seorang saja, maka dia berhak dapat separuh. Saya sebenarnya hafal ayat ini dan hafal maknanya, tapi tak berani nak sebut saja. Saya kena rujuk juga sebab tu kejap saya tulis. Saya benda takut tersalah sebut macam sulusa tadi. Dia sebenarnya 2/3. Kemudian falahan nisfu, dia dapat separuh lah kalau dia seorang sahaja. Dia kena faham wali abawaihi ikulahi minhum lama pembaihatan ni sama lelaki dan perempuan. Dan bapa juga dapat 6. Saya rasa ada sedikit gangguan line kejap ada, kejap tidak ada, maaf dia macam stop. Saya boleh jadi guna handphone pun bermasalah juga kalau datang angin dia nak tak betul juga. Kemudian dia kata saya sebut kalau seorang itu meninggalkan ada ibu bapa berhak mendapat 1/6. Ibu 1/6, bapa pun 1/6. Mimma taraka in kana lahu walad, sekiranya dia ada anak. Maksudnya si mati tadi ada anak, mak bapak dia dapat 1/6. Fa illam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sulus, maka ibunya mendapat 1/3. Okey. Sedang kalau yang mewarisinya itu mak bapak je, dia tak ada anak, maka bahagian ibunya dapat 1/3. Bapak dia dapat lebih daripada 1/3 tadi. Dan pembahagian lebih yang lain, kita ada yang dikatakan asabah. Sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah 1/3. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara, adik-beradik lelaki, dia ada adik-beradik lelaki, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Tapi kalau dia ada adik-beradik, mak 1/6. Min ba'di wasiyatin yusi biha
audain. Ini kena ingat pembahagian harta ini berlaku setelah ditolak wasiat, setelah diberi wasiat, sebab dia ada wasiat kalau kita ingat hari tu bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas mewasiatkan 1/3 hartanya untuk jariah, untuk sedekah, maka kita selesaikan dulu 1/3 itu. Dan apa tu, kalau dia ada hutang audain, dia juga perlu membayar hutang terlebih dahulu daripada harta si mati. Tapi kalau si mati tak ada harta, kalau tak ada harta, waris kena bayar hutang, wajib bayar hutang. Kena ingat tu, apabila ibu bapa berhutang, maka anaknya, warisnya wajib membayar hutang itu. Hutang warisnya hutang. Warisannya hutang. Kalau dia berhutang dan dia ada harta, dibayarkan dahulu hutangnya, barulah dibagi-bagi harta kepada warisnya. Saya sebenarnya ayat ini jelas tidak ada yang terlindung. Jadi kalau dikata sekian dapat 1/2, dapat bahagian 2 bahagian, dapat 1/6, jelas tadi. Kalau dia ada adik-beradik, mak dapat 1/6. Katalah kan saya mati. Mak bapak saya dah tak ada, nak buat contoh ke siapa Saya tak mau buat contoh orang lain. Nanti orang lain dulu anak saya matilah kan. Meninggal. Dulu anak saya meninggal. Of course lah tak ada harta budak sekolah. Tapi saya tengok adalah 1,200 dalam akaun. Sebenarnya harta itu kalau nak dibagi dengan betul, saya dapat 1/6 saja. Kerana dia ada adik-beradik lelaki. Dia kena fikir macam tu lah. Tapi kalau saya buat contoh orang masih hidup, orang marah saya pun. Sebenarnya kita orang Melayu ni takut menang dengan contoh-contoh tak baik ni. Tahulah, boleh jadi ke? Kemudian dia kata, audaini abaukum wa abnaukum, ataupun hutang bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu, dia kata. Okey. Kalau tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada cuma ini yang saya nak berikan ayyuhum aqrabu lakum naf'an, kita tak tahu sebenarnya siapa yang lebih banyak dapat manfaat daripada harta pusaka itu. Sebab itu kita janganlah rasa kenapa saya perempuan dapat sikit, kenapa mak pula dapat, kenapa pula bapa dapat, kenapa adik-beradik dapat, dan macam-macam selalunya timbul persoalan-persoalan ni. Saya kot yang jaga mak, saya kot yang jaga abah basuh semua 6 tahun, 7 tahun. Kadang-kadang bedridden ni bukan sekejap kadang-kadang 10 tahun. Dan kadang-kadang yang duduk dengan si mati itu satu saja daripada 10 orang anak. Dan bila pembahagian harta, dia kena ikut faraid ni. Kerana dia tak sebut di dalam Quran ni siapa yang jaga dia dapat banyak. Kan? Sebab itulah kita kena pasrah kepada Allah. Menjaga ibu bapa bukan kerana mahukan hartanya. Menjaga ibu bapa bukan kerana mahu mengejar peninggalannya, tetapi itu adalah tanggungjawab bakti yang merupakan perintah Al-Quran. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada ibu bapa. Ketika dia ada sebutlah, ketika kedua-duanya tua, Allah tu Maha mengetahui. Dan yakinlah, bukan harta sebagai ganti, sebagai upah menjaga kedua ibu bapa, tetapi pahala syurga. Kita mahu bertinggal di syurga bersama ibu bapa kita.
itulah peluangnya. Alangkah beruntungnya mereka yang dipilih Allah untuk mendapatkan kantung pahala daripada penjagaan ibu bapa. Jadi jangan fikir, jangan tamakkan harta, ataupun bukan tamak lah, maksudnya kadang-kadang fikir-fikir, aku yang jaga mak ni, aku dapatlah rumah ni yang aku duduk ni, mestilah saya yang pesakai ini dan sebagainya. Kalau dia tidak berlaku wasiat daripada semasa hidupnya, maka dia tetap dibahagi secara faraid dia. Dan bila saya sebut wasiat tu, memang ada wasiat. Sekarang boleh buat hubungi pihak tertentu untuk membuat wasiat, dikatakan wasiat yang memang dah mati baru wasiat itu terlaksanalah. Dan wasiat itu saya nak sebut wasiat itu perlu juga mengikut hukum hakam Islam. Bukan kerana kita rasa dia jaga kita maka kita pun wasiatlah separuh harta kita kepada dia. Kalau anak kita 10, tetap juga kita bagi wasiat kepada ni, 10 ni yang laki-laki dapat ni, yang perempuan dapat ini. Ikut secara keadilan. Walaupun dia bukan faraid lagi, tetapi kita perlu ingat itu ketentuan Allah. So bagi mengikut yang sepatutnya disarankan dalam Al-Quran. Kadang-kadang saya tengok yang buat wasiat itu, dia buat wasiat mengikut hati kita ni memang ada yang lebih kita sayang. Lalu kita pun bagi mengikut yang lebih, yang berat hati kita nak bagi. Terutama saya sebutkan di sini. Kadang-kadang nilai, kita kena tahu nilai harta. Katalah rumah di tengah bandar dengan rumah di kampung. Bezanya nilainya berbeza. Kita kata tak apalah, kamu dapat juga rumah kat kampung, kamu dapat rumah kat sini. Tanah pun begitu juga. Ada tanah yang mengeluarkan hasil yang hebat, ada tanah yang tidak. Jadi dalam pembahagian, dalam wasiat, semua itu perlu diperjelas. Kita beritahu, tanah ini nilaiannya begini. Kalau kita mahu lebih adil, kita pergi ke bahagian penilaian. Minta dia nilai harta-harta itu. Supaya nampak pembahagian itu adil. Fa'dilu baina auladikum. Berlaku adillah kepada anak-anak kamu. Dan saya juga mengingatkan diri saya sendiri dan juga kepada rakan-rakan sahabat syurga sekalian, kita juga perlu membantu ibu bapa kita untuk berlaku adil. Jangan kita pujuk. Kalau kita pujuk sehingga dia melebihkan kita, maka kita menarik ibu bapa kita membuat perkara yang dilarang Allah, iaitu tidak berlaku adil kepada anak-anaknya. Saya ulang sekali lagi, ibu bapa dan anak-anak yang mengharapkan syurga, mereka saling berbantu, saling bantu-membantu, ingat mengingat perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang berkaitan dengan harta yang selalu menyebabkan manusia itu lupa dan alpa bahawa kita ada tempat tinggal yang kekal nanti di tempat lain. Apa yang kita rebutkan di dunia ini hanya sementara dan belum tentu yang kita rebut itu menyenangkan dan menggembirakan kita hatta di dunia pun. Kadang-kadang ada orang mewarisi harta yang banyak, dia tidak bahagia pun dengan harta yang banyak itu. Malah tidak sebagaimana yang diangan-angankan. Kadang-kadang timbul, katalah pembahagian tanah. Dulu tanah tu subur. Tetapi Allah boleh, kita pernah baca dalam surah Taha, dalam surah Al-Kahfi dulu, tentang bagaimana Allah boleh menghancurkan bumi. Tanah yang subur boleh lebur. Kita berebut dengan tanah yang subur. Kita berebut dengan rumah-rumah sewa yang mungkin akan runtuh pada bila-bila masa. Jadi, jangan kita rebut yang itu. Kita rebutlah menjaga ibu bapa kita dengan baik. Saya bimbang sangat apabila ibu bapa telah memberi wasiat kepada anak-anaknya. Anak-anak ini hanya mementingkan wasiat itu, tetapi tidak mementingkan penjagaan ibu bapa. Inilah yang sangat-sangat menyedihkan. Sehingga ada anak-anak yang sanggup, walaupun rumah boleh dikatakan perjalanan 1 jam, 2 jam, tetapi
kadang-kadang 1 bulan tidak menziarahi pun ibunya. Apatah lagi kalau ibu bapanya itu ingatan dia sudah tidak kuat. Dia rasa kalau ziarah pun mak bapak aku kan tahu. Kan? Semasa dia sihat dulu, rajin menziarah. Agak-agak itu kerana apa? Kita rasa kita mahu menunjukkan kasih sayang kita ibu bapa. Ketika dia sudah nyanyuk, dia tak kenal dah kita. Sebenarnya yang tahu kasih sayang kita ialah Allah, bukan ibu bapa kita. Yang tahu nilai kasih sayang kita, yang menilai kasih sayang kita kepada ibu bapa kita. Cik nak nangis pula. Yang menilai kasih sayang kita kepada ibu bapa ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata kalau aku balik pun bukannya mak faham lagi saya ni siapa. Memang kadang-kadang ibu bapa kita tak tahu pun siapa yang datang ziarah dia. Allah tahu, Allah tahu, Allah tahu. Please lah. Saya banyak kali dengar tu. Kalau saya tengok pun bukan dia kenal saya. Bukan dia tahu bahawa anak dia datang atau tidak. Jadi maksudnya tak tercalarlah hati ibu tadi, bapa tadi kerana tak diziarahi, kerana dia sudah tidak ingat. Sehingga raya pun masih sanggup datang macam orang lain, datang ziarah, minum teh, balik. Ini satu penyakit yang berlaku, yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Perkara ini amat tidak wajar. Amat tidak wajar. Makin ibu bapa kita nyanyuk, makinlah kita kena ziarah. Makinlah kita kena selalu pergi tengok. Kita tak tahu orang yang menjaganya itu betapa sukarnya dia menjaga. Maka kita bantulah dalam penjagaan itu. Terutamanya anak-anak yang masih muda lah. Kadang-kadang kita ni, sebab saya dah merasa, kadang-kadang kita ni dah tua. Bila kita ada ibu bapa lagi, kita pun kalau kita balik, kita menyusahkan adik-beradik kita yang lain pula. Kerana mereka nak jaga kita pula. Itu satu masalah yang berlaku. Jadi kita balik, ala kadarnya lah, maksudnya mungkin kita tidak dapat membantu, kita tak boleh mandikan sebab kita tidak mampu lagi mengangkat. Kita usap, kita pegang, kita belai, dia faham atau tidak faham, dia nyanyuk atau tidak nyanyuk, dia sedar atau tidak sedar. Saya pernah ada mak yang antara kenal dan tidak kerana dia bedridden, yang dia stroke, kadang-kadang dia ingat, kadang dia tak ingat. Kita tidak nak tunjuk ya bahawa kita lah yang sayang mak, tetapi kita nak bagaimana dia menjaga kita. Dulu pun masa kecil kita pun tak tahu mak kita belai kita. Betul tak? Kita hanya tahu menangis, kalau mak kita pegang, kita tak menangis. Tapi ibu bapa kita juga begitu. Kalau dia nyanyuk sebenarnya, kadang-kadang kalau tak ada orang melayan dia marah. Itulah perlunya kita datang. Jadi kepada, saya nak sebut tentang anak-anak, ketika kalau umur 50 tahun ke bawah, tolong jangan berkira sangat dengan adik-beradik yang telah tua. Sebab adik-beradik yang telah tua itu, dia juga perlu bantuan, dia juga sudah uzur, kadang-kadang dengan penyakit lagi. So kita kena ingat, anda juga, sahabat sekalian juga akan sampai ke umur begitu yang perlu kepada orang lain untuk menjaga. So sebenarnya ibu bapa ni, kita rasa penat ketika dia ada untuk menjaganya. Tetapi apabila dia telah tiada, kita tak tahu dah nak cari kat mana. Kita nak cari lubang pahala untuk menjaga ibu bapa itu sudah tiada. Melainkan doa sahaja. Kita doa, kita amalkan apa yang dia ajar kita. Kita doakan dia baik-baik, begitulah. Sebenarnya kita nak bercerita tentang harta pusaka, tetapi Bonda masukkan cerita penjagaan orang tua. Kerana semalam, dua hari yang lepas kami berceritalah tentang wasiat dan sebagainya. Dan pengalaman-pengalaman yang menyebabkan orang tua kadang-kadang takut berwasiat pun ada juga. Kerana kadang-kadang bila dia dah wasiatkan ataupun dah pindah nama, dia tak wasiat pun, dia pindah nama harta kepada simpulan-simpulan, akhirnya simpulan menjual harta itu
sedangkan ibu bapanya masih ada dan akhirnya ibu bapanya tiada tempat tinggal. Ini adalah perkara malang bagi anak-anak yang melakukan perkara begini. Selagi ibu bapa ada, jangan jual hartanya walaupun dia dah pindahkan nama dan sebagainya. Memang kita ada alasan terdesak, kita ada alasan macam-macam alasan kita boleh dapat. Dan pada waktu ini kita perlu ingat bahawa ibu bapa kita mendapatkan harta itu bukan semudah membeli goreng pisang goreng. Bukan semudah membeli apam beras di tepi jalan. Bukan semudah membeli dia mengumpul harta daripada sesen, 5 sen, 10 sen hingga banyak untuk membeli harta, membeli rumah, membeli tanah. Kemudian apabila dipindahkan nama kepada anak, anak boleh membazirkannya atas alasan terdesak. Saya panggil membazir. Kadang-kadang kita belum jual tu kita tak fikir sebenarnya ke mana duit itu pergi. Tapi apabila telah menjadi duit, dia mudah sangat keluar. Jadi saya ingin berpesan, bila kita menjaga tentang harta warisan ini, kalau boleh, malah memang boleh harta pesaka jangan dijual. Kalau kita nak jual barang yang kita kumpul sendiri, kalau kita ada tanah, contohnya 10 ekar tanah, 10 orang adik-beradik, seorang dapat 1 ekar. Kalaulah kita rasa terdesak menjual, berbincang dengan adik-beradik, biar adik-beradik yang beli. Jangan sekali-kali dijual kepada orang lain. Kasihanilah orang tua kita yang mencari harta itu. Bukan mudah. Itu kalau cerita harta. Cerita keuangan, sebab sekarang orang melabur lah dan macam-macam lagi. Ini juga mempunyai masalah dalam pembahagian, lalu kita jumlahkan. Dan sekarang ini ada institusi yang memang menjalankan sistem yang dikatakan wasiat semasa hidup. Pembahagian harta kepada anak-anak dan wasiat itu berlaku setelah kematian. Saya rasa ini perlu dirujuk kepada pakar undang-undang, kepada pakar pengurusan harta supaya dia jelas dan perlu dilakukan secara terbuka, secara telus dengan adik-beradik. Tidak boleh hari ini anak ni datang, mungkin berlaku pujukan itu, pujukan ini, maka dia dapat itu dan ini. Ini satu perkara yang sukar untuk dibincangkan setelah ibu bapa nanti tiada. Dan timbul perkara yang menyebabkan keporak-perandaan adik-beradik. Amat tidak wajar. Kemudian saya ingin sambung apa yang kita baca hari ini. Saya balik semula, saya dah cerita tadi tu sebab dia ada berkaitan dengan pesaka. Jangan sekali-kali kita ingat bahawa kita yang menjaga orang tua, maka kita berhak dapat lebih. Melainkan sekiranya adik-beradik itu menyatakan bahawa saya memberi bahagian saya kepada adik ini, kakak ini, abang ini kerana dia yang menjaga mak dan saya tidak dapat menjaganya. Boleh. Itu boleh. Satu lagi, sebelum saya cerita pesaka lebih jauh, sememangnya adik-beradik ni perlu ada perasaan, perlu ada rasa kasih dan sayang yang tinggi. Kasih sayang kepada ibu bapa, kasih sayang kepada adik-beradik. Kita tahu kita jarang balik. Sebenarnya memanglah adik-beradik yang jaga tu tidak mahu upah pun kerana mereka mahu pahala. Kita bagi je, kita hulur saja sebagai satu tanda penghargaan kita kepada mereka yang menjaga ibu bapa kita. Yang menjaga ibu bapa kita. Kita balik setiap minggu, tapi tak sama dengan orang yang duduk bersama dengan orang tua. Malamnya mungkin tidak cukup tidur. Siangnya tidak boleh ke mana-mana. Nak pergi kenduri tidak boleh kerana tidak boleh tinggalkan orang tua. Itu kita kena ingat sebagai adik-beradik, sebagai anak yang ada orang tua. Sebagaimana dulu masa kita kecil, ibu bapa kita juga banyak bertolak ansur, bukan bertolak ansur, meninggalkan perkara yang sepatutnya dilakukan.
Ada masa ibu bapa kita tak pergi kenduri pun sebab anak dia demam, sebab anak dia sakit. Ada masa ibu bapa kita tak pernah pun keluar rumah. Ibulah selalunya. Tidak keluar rumah 2 bulan, 3 bulan kerana anak ramai. Malu anaknya memanjat sana, memanjat sini. Malu, maksudnya tidak sanggup menjaganya, nak pergi berjalan-jalan, bersiar-siar macam orang lain, tidak mampu. Belum lagi cerita tentang masalah keuangan yang tidak cukup dan sebagainya. Hanya menelan air liur sahaja melihat orang lain bersukaria. Dan apabila kita besar, kita lupa pengorbanan ibu bapa kita itu. Itulah dia. Subhanallah, Masya Allah. Ibu bapa kita telah mendapat pahala menjaga kita. Bila pula kita mahu mendapat pahala untuk menjaga dia? Kita tidak pentingkan kita ni dikirakah sebagai anak yang baik oleh ibu kita, oleh bapa kita, tetapi kita mahu dikira oleh Allah. Masya Allah. Allah yang menentukan kita. Kita anak baikkah atau anak tidak baikkah? Kita bukan mahu orang lihat kita. Kita anak yang patuh menjaga orang tua. Tetapi kita mahu Allah yang menentukan kita menjaga benar atau tidaknya. Okey. Kita lihat lagi apa Allah sebut tadi. Ayyuhum aqrabu lakum naf'a, hanya Allah yang tahu yang mana lebih bermanfaat. Sebab itu, jangan komplain lelaki dapat banyak, perempuan dapat sikit. Kerana yang tahu hanya Allah. Kadang-kadang ya, harta ni kita dapat sikit tapi itulah yang barakah. Kadang-kadang saya pernah melihat satu keluarga tu ada anak yang ditinggalkan. Katalah, saya tak mau sebut jumlah yang sebenarnya, nanti ada orang tahu kan kata pula. Katalah anak dia 3. Ada satu tu memang dapat banyak, yang 2 tu dapat sikit. Apa yang berlaku di kemudian hari, keberkatan harta yang dapat sikit tadi diberikan oleh Allah. Dia mendidik anaknya dengan baik sehinggalah anak-anaknya berjaya. Dan anak-anak ini berbakti kepada ibunya. Membinakannya rumah, berbakti kepada ibunya, membawa dia umrah, membawa dia ke Mekah, membawa macam-macam keistimewaan yang diberi untuk ibu bapanya. Dengan hartanya yang sedikit asal. Itulah barakah daripada Allah. Itulah rezeki yang barakah daripada Allah. Apa yang berlaku yang dapat banyak tadi? Mungkin kerana dia dapat banyak, dia rasa dia tidak perlu berusaha lebih. Dia hanya perlu menghabiskan apa yang dia ada. Maka dia pula yang meminta bantuan kepada adik-beradiknya yang dapat sedikit tadi. Sebab itu, hanya Allah yang tahu yang manfaat. Belum tentu you dapat 500,000 hari ini, adik-beradik you dapat 1,000, 2,000, 3,000. Maka yang dapat banyak itu yang hebat. Yang sedikit itu tidak. Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan dia baik atau tidak baik, kerana Allah kata ayyuhum aqrabu lakum naf'a, itu kita tak tahu. La tadrun, kamu tidak tahu. Faridatan min Allah, satu ketentuan daripada Allah. Allah dah tentukan. Allah dah beri ketentuan bahawa segini bahagiannya. 1/6, 1/3, 1/2. Jangan jangan mempertikaikan lagi. Jangan mahu berdolak-dalik lagi. Terima dengan penuh keikhlasan. Sekali lagi pun dia sebutkan. Menerima harta pusaka itu, tenangkan hati. Doa banyak-banyak untuk ibu bapa yang telah berusaha hingga ada harta tadi. Niatkan bahawa kita akan banyakkan infak daripada harta pusaka itu. Infakkan. Sebenarnya masa infak tu ibu bapa kita pun dapat, pada kita pun dapat. Tolonglah. Infakkan harta yang kita dapat, yang kita warisi. Jangan asyik pertikai. Aku dah dapat sikit, saya pula nak kena sedekah. Ya Allah, Masya Allah. Inilah kata-kata yang sepatutnya tidak boleh. Kita kena lihat la haula wala quwwata illa billah. Tiada yang kekuatan
melainkan Allah. Harta itu apabila kita sedekahkan, barakahnya tinggi. Ibu bapa kita mendapat pahala dan kita juga mendapat pahala. Sebab itulah Bonda sebut tadi. Ada nanti yang kita lihat apabila bercakaran, bukan bercakaran, adanya berlaku perkara-perkara yang mungkin tidak menyenangkan, ada yang dapat banyak, ada dapat sikit. Nanti yang dapat sedikit itu yang kelihatan menonjol, yang kelihatan mendapat barakah daripada Allah. Kerana dia sentiasa ingat bahawa yang sedikit itu dia perlu sedekahkan, infakkan untuk ibunya, untuk bapanya dan sebagainya. Okay. Innallaha kana aliman hakimah. Tengok ayat yang panjang ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat Innallaha kana aliman hakimah. Sesungguhnya ada Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Kalau manusia biasa, kalau manusia makhluk mahu menentukan pembahagian harta sebagaimana yang telah disusun oleh Allah, tidak mampu, tidak terfikir. Yang dimampu difikir oleh manusia ialah dia mahu berlaku adil. Dia mahu bagi sama rata. Dia mahu memberikan Ali 20,000, Fatimah 20,000, Hasanah 20,000 dan macam-macam lagi. Ini yang berlaku. Kalau manusia, kalau yang makhluk yang menentukan hukum faraid tadi, hukum pesaka. Tetapi Allah yang menentukan, maka Allah tahu. Ibu dapat, adik-beradik dapat. Ada yang tak dapat kerana ada yang menghijabnya. Dia tak terangkan dalam ayat ini. Tetapi bila dia sebut, kita lihat kenapa ketika ini, contohnya isteri nanti ayat seterusnya, isteri dapat 1/8, ada kalanya dapat 1/4. Jelas. Macam tadi, ibu ada masanya dapat 1/3, ada masanya dapat 1/6. Begitu keadilan yang Allah beri. Dan begitu halus, detail pembahagiannya. Tapi kita masih mahu mempertikai. Masih mahu berkata, kenapa dia dapat banyak? Kenapa dia dapat ini? Kenapa lelaki dapat sekian? Kenapa perempuan dapat sekian? Saya perempuan, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Sebab tu selalu insaf. Insaflah. Kita ni perempuan, kalau dapat harta sedikit pun daripada orang tua, itu sudah cukup memada. Walaupun kita perempuan sebenarnya perasanlah yang banyak menjaga orang tua. Tetapi bila Allah tentukan bahawa lizzakari mithla hazzil unthayain, patuhlah. Kerana hanya Allah yang tahu manfaatnya. Saya sering dengar dan saksikan sendiri sebenarnya. Masyarakat kita hari ini, apabila anak-anak telah bekerja dan membesar, selalunya yang banyak memberi harta kepada ibu bapa ialah anak perempuan. Bukan banyak memberi harta. Banyak menyumbang lah. Banyak menyumbang. Katalah ada anak 5 orang. Ada perempuan 2 orang. Perempuan ni pun kerja juga. Lelaki tadi kerja juga. Anak tadi banyak memberi kepada ibu. Banyak memberi kepada bapa. Setelah bekerja. Kita kena ingat ni laki-laki tadi dia ada tanggungjawab anak-anak, isteri yang dia perlu beri. Dan ini adalah satu pemberian itu bukan pemberian yang merupakan lainlah kalau memang perlu bagi makan, minum, maksudnya ibu bapa tadi tidak ada harta untuk makan, minum, pakai dan sebagainya. Memang tanggungjawab itu sepatutnya berpindah kepada lelaki, anak lelaki, bukan anak perempuan. Tapi ada dikatakan pemberian secara reda daripada anak perempuan. Kita anak perempuan ni selalunya lah dalam rumah tangga tidaklah berbelanja besar sebab sama dengan suami kita kan. Jadi kita lah yang banyak simpan duit. Maka ketika itulah kita bagi kepada ibu bapa kita. Janganlah kata sebab itulah perempuan kena waris banyak sebab dia yang banyak bagi, banyak manalah kita bagi. Banyak manalah kita bagi. Itu pula yang kita kira. Sebenarnya dalam pemberian itu adalah infak yang rela hati. Tapi hukum faraid adalah benda wajib. Benda yang mesti. Dan tidak ada yang terselindung. Maksudnya bukan ayat itu ayat yang tak jelas, yang perlu kepada penyair. Dia dah kata 1/2, 1/3, 1/6. Tak ada yang didolak-dalikkan. Dah jelas li zakari mithla hazil unsayain. Dia tak ada kata begitu dan begini.
begitulah ya. Dan satu lagi, saya lah kepada ibu bapa yang nak berwasiat ya. Kalaulah kadang-kadang ibu bapa ni nak berwasiat, dia pun ada kebijaksanaan yang dia rasa. Contoh, dia nak bagi anak dia yang tak banyak menggunakan duit semasa sekarang lah. Contoh, anak dia tak pergi belajar jauh, duduk rumah saja. Dia kena bagi tahu kalau nak wasiat. Saya dah jual tanah sekian-sekian untuk hantar kamu pergi luar negara. Kakak kamu ni tak ada jual tanah sekian-sekian. Maka kamu dapat sikit, ni dapat banyak. Kadang-kadang juga, tetapi kalau dia tak clear, tak cakap macam tu, boleh menimbulkan beberapa prasangka kemudian hari. Dan satu lagi, kadang-kadang juga yang pergi belajar tu kerana dia dapat beasiswa. Dia tak jual kebun orang tua dia. Kemudian dia pula yang banyak memberi kepada orang tua semasa dia belajar kerana tahu dia sama susah, adik-adik dia susah. Jadi walaupun dia duduk beasiswa, dia kumpul bagi kepada ibu bapa dia. Bila dah tua besok, yang tak belajar tu kata, kamu dah pergi belajar banyak habis duit. Dalam keadaan-keadaan macam ni, ibu bapa walaupun kadang-kadang nak bercerita, sentiasa ada muzakarah, ada musyawarah. Sebab itu perlunya perbincangan dengan adik-beradik. Jelaskan kedudukan sebenar supaya tidak menimbulkan perkara yang menjadikan prasangka yang nanti tidak baik, tidak manis kemudian hari, bermasa-masa muka dan sebagainya. Okay. Dan saya ingin baca ayat terakhir tadi. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya, tengok ayat yang telah diceritakan sekian-sekian, dia kata Allah itu sesungguhnya maha mengetahui dan maha bijaksana. Hanya Allah yang tahu kenapa isteri dapat 1/4 ketika dia tidak ada anak. Kenapa dia dapat 1/8 sekiranya si mati itu ada anak. Bukan dia yang tidak ada anak, yang si mati. Sebab kadang-kadang dia isteri kedua. Si mati itu ada anak daripada isteri pertama. Maka dia dapat 1/8. Bukan anak daripada dia. Nanti saya tak ada anak, saya dapat 1/4 dah. Tak. Yang dikatakan waris anak ialah anak kepada si mati. Itu kena faham supaya kita jelas, kita tahu dari segi hukumnya, hukum faraid ni. Dan kita memang tidak ada, macam saya sebut tadi, kita memang tidak ada dolak dalik, tidak ada berkaitan dengan perasaan. Dalam pembagian harta ni tidak berkaitan dengan perasaan. Maksudnya tidak rasa, wah saya yang lebih sayang mak, saya dapat banyak. You tahu mana you yang lebih banyak sayang pada dia? Sebab saya lah mak selalu sebut, selalu tanya. Of course lah kita rasa kalau ibu bapa kita sayang kita, dia lebihkan kita dan sebagainya. Tetapi dalam pembagian faraid, kita tak boleh kira begitu. Kita rasa semasa hayat dia, kalau ada apa-apa dia simpankan kita. Simpan makanan sampai basi-basi. Ni orang tua sebenarnya. Dia bukan kira anak sayang ke tak sayang, asal anak macam tu dah. Saya ingatlah mak saya dulu, kakak-kakak adik-adik dia selalu ngadu. Kalau kamu balik JB, balik Johor Bahru, masa tu saya belajar di Ma'had. Nak tahu kamu nak balik esok, simpan makanan. Basi-basi tak bagi kita makan. Semua ibu bapa begitu sebenarnya. Bukan maksudnya ini lebih sayang, ini lebih sayang, tak. Kalaulah yang lain pun tak ada, macam tu juga. Dia akan simpankan juga. Jangan perasanlah mak kita tu lebih sayang kita daripada yang lain. Sebenarnya selalunya orang tua tidak tunjuk pun. Yang ibu bapa yang baik lah, mestilah ada anak yang dia sayang. Tetapi dia tidak tayanglah itu lebih sayang daripada itu dan ini dan sebagainya. Okey, masa sudah tamat, kita baca satu ayat hari ini dan akhirnya saya ingin mengambil kesimpulan, moga-moga semogalah kita kalau ada yang meninggal, tak kira anak, tak kiralah ibu bapa, adik-beradik, ikutlah hukum Allah. Ikutlah hukum Allah.
dan sepatutnya setiap pembahagian itu bersaksi. Dan sekarang cukup mudah ya, kita boleh panggil pakar undang-undang, kita boleh panggil pakar agama bahagian wasiat, bahagian pewarisan dan sebagainya untuk melihat pembahagian yang lebih adil dan teratur. Kalau kita sahaja membagi sendiri, itu yang selalunya ada masalah yang sukar untuk dileraikan. Dan akhirnya perkara ini boleh menyusahkan si mati. Maksud saya, oleh kerana ada pembahagian yang tidak adil semasa hayatnya, maka kita sebagai anak, kita mahulah ibu bapa kita tenang di sana, kita mahu sama-sama masuk syurga. Dunia ini hanya sementara. Dan masalah harta ini juga selalunya bukan hanya kepada anak nanti. Kita bimbang bila ibu bapa kita meninggal dan kita telah mewarisi dan kita pula meninggal, anak-anak kita yang kita tinggalkan itu tetap tidak faham. Ini warisan ibu saya. Kenapa ibu saya dapat sekian? Kenapa mak saudara saya dapat sekian? Ini selalu menjadi pokok ketidakharmonian dalam keluarga, sepupu sepapat menjadi tidak bertegur dan sebagainya. Jadi saya ulang sekali lagi, hidup di dunia ini sementara. Apa yang Allah tentukan, ikutlah. Apa yang Allah tentukan, ikutlah. Kerana Allah dah sebut, innallaha kana aliman hakimah. Kita tidak sampai tara untuk menentukan hak kita. Hanya Allah yang sampai, hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang bijaksana untuk menentukan bahagian kita. Jadi kita patuh dan ikutlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Okey, jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati. Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah kami ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah harta yang kami warisi daripada ibu bapa kami, kalau yang dah mewarisi, dan ya Allah, rahmatilah harta kami yang bakal diwariskan kepada anak-anak kami. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada tidak berlaku adil dengan harta pesaka. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami hamba yang patuh dengan perintah-Mu, patuh dalam pembahagian harta yang telah Engkau tentukan, ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang ikhlas, hamba yang sentiasa mengikut segala perintah-Mu dalam apa saja urusan harian kami, urusan pesaka, urusan harta, urusan segala-galanya, urusan anak-anak, penjagaan orang tua, ya Allah. Lembutkanlah hati kami, lembutkanlah hati kami, lembutkanlah hati kami, gerakkanlah hati kami untuk patuh dan taat atas segala perintah-Mu, ya Allah. Harmonikanlah kehidupan kami dalam keluarga kami, ya Allah. Mudah-mudahan kami aman sentiasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.